Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allama Syekh Abu Qasim al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Yusuf bin Husain mengatakan, antara Abu Sulaiman Ad-Darani dan Ahmad bin Abil Hawari terikat satu perjanjian. Terikat tali perjanjian. Ahmad tidak boleh membantah setiap perintah yang disampaikan Abu Sulaiman. Suatu hari dia mendatangi Abu Sulaiman Ad-Darani yang sedang memberi fatwa di majlisnya, yang sedang mengajar di majlisnya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya bunga api telah berpijak, yakni dapur sudah siap menyala dan membakar. Maka apa yang kau perintahkan? Kata Abu Sulaiman diam tidak menjawab. Ahmad Al-Hawari mengulanginya 2 hingga 3 kali dan akhirnya mengatakan, Abu Sulaiman pergi lalu duduk di dalamnya. Seakan-akan hatinya sempit dan Abu Sulaiman lupa terhadap tentang Ahmad Al-Hawari. Kemudian ingat dan mengatakan, lihatlah Ahmad, sesungguhnya dia dalam jilatan cahaya. Dia mampu menguasai dirinya dengan tidak hendak menentang perintah saya. Kemudian mereka melihatnya dan tiba-tiba Ahmad dalam pembakaran cahaya yang tidak selembar rambutnya pun terbakar. Dikatakan bahawa di antara sifat-sifat murid adalah cinta amalan-amalan sunnah. Yani amalan-amalan sunat. Ikhlas dalam memberi nasihat. Asih ataupun cinta sopan dan senang dengan khalwat. Sabar memikul segala kekerasan hukum. Mengutamakan perintah. Malu terhadap suatu pandangan. Pelimpahan tenaga dan anugerah pada apa yang diperjuangkan dengan penuh kecintaan. Mendedahkan diri kepada segala sebab yang boleh menghantarnya kepada Allah. Puas terhadap segala bentuk kelemahan, yakni merendah diri, tidak suka kepada syuhrah, kemasyhuran, dan ketiadaan pengakuan hati akan ketersampaian diri pada Tuhan. Abu Bakar Muhammad Al-Warraq menyatakan, penyakit murid ada 3 perkara. Yang pertama kahwin, yang kedua mencatat hadis, dan yang ketiga suka bermusafir. Kebetulan. Bagaimana mungkin Tuan harus meninggalkan catatan hadis? Tanya seorang penanya. Maka jawab Abu Bakar Al-Warraq, sebab akan menjadi penghalangku dari perolehan iradah. Hatim Al-Asam mengatakan, saya melihat seorang murid yang menghendaki selain yang dikehendakinya, maka ketahuilah bahawa dia telah menampakkan kerendahannya. Di antara hukum murid, ada 3 perkara. Tidur hanya kerana sangat mengantuk. Makan hanya kerana terlalu lapar. Dan bercakap atau ucapan hanya kerana terpaksa. Kata Muhammad Al-Qattani. Jika Allah menghendaki murid dengan kebaikan, maka dia meletakkannya di dalam kelompok sufi dan mencegahnya daripada kelompok para fuqara. Kelompok para golongan orang miskin. Kebetulan. Kata Junaid Al-Baghdadi. Satu hari Abu Ali Daqqaq memberi nasihat kepada para muridnya. Dia mengatakan, akhir iradah, yakni akhir kepada kehendak, mengarahkan isyarat pada Allah. Sehingga menemui Allah Ta'ala bersama isyarat. Maka tanya muridnya, apa yang dia buat iradah? Maka jawabnya, engkau menjumpai Allah dengan tanpa isyarat. Pada kesempatan lain, guru menegaskan, yakni Abu Ali Daqqaq berkata, seorang murid tidak akan menjadi murid hingga
orang di sebelah kirinya tidak menulisnya selama 20 tahun. Jadi malaikat di sebelah kirinya tidak mencatat kejahatannya selama 20 tahun. Kerana itu Abu Usman Al-Hiri menasihatkan bahawa jika seorang murid mendengar suatu dari ilmu pemahaman suatu kelompok masyarakat, lalu mengamalkannya, maka demikian itu dalam hatinya menjadi suatu hikmah sampai akhir usianya. Dan selama itu dia mampu mengambil manfaatnya. Seandainya dia berbicara dengan ilmu tersebut, maka orang yang mendengarnya juga memperoleh manfaat. Dan barang siapa mendengar suatu ilmu mereka lalu tidak mengamalkannya, maka hikayah yang diperolehi dan dijaganya akan masih tetap terjaga, tetapi kemudian hilang, terlupakan, hilang kelupaannya, hilang kemudian dia terlupa. Barang siapa iradahnya tidak sihat dalam suatu putaran maka perjalanan hari tidak akan menambahnya selain pada kemunduran. Awal maqam murid adalah kemunculan iradatul haq dengan keguguran iradahnya sendiri, kata Imam Al-Wasiti. Hal yang paling memberatkan murid adalah mempergauli musuh dengan baik, kata Yahya bin Mu'az. Jika saya melihat murid sibuk dengan hal yang ringan dan rukhsah, dispensasi maknanya rukhsah, dan usaha mencari nafkah yang sibuk untuk bekerja, maka tidak ada sesuatu pun yang mendatanginya, kata Yusuf bin Husain. Nah, suatu kesempatan Imam Junaid Al-Baghdadi ditanya tentang masalah iradah dan murid. Apa yang boleh dimiliki oleh para murid dalam perjalanan hikayah, yakni kisah dan cerita? Tanya salah seorang muridnya. Maka jawab Junaid Al-Baghdadi, cerita atau hikayah adalah tentera Allah, yang dengannya Allah memperkuatkan hati orang beriman. Maka muridnya bertanya, apakah ada bukti? Maka jawab Junaid Al-Baghdadi, ya. Itu firman Allah Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, itu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmat Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan tentang iradah, yakni kehendak. Keinginan untuk mendekati Allah, keinginan untuk menjadi hamba Allah yang sebenar. Maka golongan yang punya keinginan ini disebut sebagai murid. Murid ialah orang yang punya keinginan yang kuat. Beberapa istilah yang perlu kita faham sebelum kita mendalami apa yang nak disyarahkan oleh Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi. Bila kita sebut perkataan salikin, ialah orang yang sedang berjalan untuk menuju Allah. Bila kita sebut golongan murid, orang-orang yang punya keazaman yang kuat, kehendak yang kuat dalam suatu perkara yang diinginkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka ini disebut sebagai iradah, kehendak yang kuat, yang menjadi sebagai visi dan juga menjadi misi kepada apa yang dikehendakinya. Maka bagaimana sifat para murid? Di antara sifat para murid ialah mereka mendengar kata-kata guru. Kerana yang akan mendidik mereka mencapai tahap itu ialah guru-guru mereka. Pernah diceritakan bahawa Abu Sulaiman Darani dengan muridnya Ahmad Al-Hawari, bila Ahmad telah mengambil bai'ah dan janji setia dengan Ad-Darani untuk menjadi gurunya, maka syarat seorang kalau dia berbai'ah untuk menjadi gurunya ialah dia mesti dengar cakap gurunya. Sebagaimana dia dengar cakap mak ayah dia, dia mesti dengar. Bagaimana kita kalau nak jadi orang yang hebat, kita pun ambil coach, kita dengar cakap coach. Orang bisnes hari ni yang pergi coaching, yang pergi seminar, syaratnya apa? Dia mesti dengar. Coach cakap apa? Dengar. Coach kata bayar 100,000, dia pun bayar. Kalau coach kata datang hari Selasa, dia pun carilah hari Selasa, hari Rabu. Dia tak akan beri alasan. Sebab itu dia berjaya. Sebab dia dengar cakap. Dan istilah masalah kita katakan adab ini sudah pun dipraktikkan dalam Islam antara murid dan guru. Maka untuk membina iradah, seorang tidak boleh bergerak seorang diri. Tak ada orang sampai jalan Allah seorang diri sebelum dibimbing. Tidak ada. Allah telah menjadikan sunnatullah. Siapa pun akan sampai
ke tempat yang diinginkan dengan adanya guru. Tak kira gurunya bentuk formal atau tidak formal. Siapa pun kalau kita lihat orang yang hebat hari ini, di belakangnya guru. Di belakangnya orang yang mendorongnya, memotivasikannya, yang memberi lorong kepadanya, yang membetulkan cara dia berfikir, cara dia bertindak, yang membina keberanian dia, yang membina keyakinan dia, yang mengajar dia ketangguhan dalam ujian dan kekuatan dalam ujian. Maka ini guru. Baik, syaratnya ialah, dia ada syarat simple, dengar cakap. Dengar cakap. Dan dalam Islam kita lihat, ada kalangan yang kita mesti dengar cakap dia. Wajib dan tiada pilihan. Itu cakap Allah dan cakap Rasul. Ini tidak ada pilihan. Ia mutlak. Tak ada tangguhan atau begitu, begini. Tak ada. Sebab ia adalah kalam ataupun perkataan yang benar, yang hak. Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasul. Dan taat Allah dan taat Rasul. Dengan makna mutlak. Tanpa berfikir. Kalaupun berfikir cuma bagaimana cara nak menyempurnakan. Bukan berfikir untuk terima atau tak terima. Itu tak termasuk dalam pertimbangan orang beriman. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut, tidak layak bagi orang beriman lelaki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya memutuskan suatu hukum untuk mencari pilihan yang lain. Siapa yang berderhaka pada Allah dan Rasul, dia sesat dengan sesat yang nyata. Tak dengar kata Allah, tak dengar kata Rasul, maka automatik sesat. Tak payahlah nak corner sana corner, awak dah sesat. Ini perintah Allah. Yang kedua, mentaatinya wajib dengar tapi bersyarat. Seperti dengar mak ayah. Ia bersyarat. Sebagaimana tidak menyuruh pada perkara maksiat pada Allah. Dan ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan tentang ketaatan pada ibu ayah ini, punya isyarat. Kalau mereka menyuruh pada perkara maksiat. Kata Allah, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jangan kamu taat mak ayah kamu pada perkara maksiat. Gaulilah mereka dengan baik. Artinya mak ayah kalau suruh, kita fikir-fikirkan dulu. Fikir-fikirkan dulu, baik ataupun tidak baik. Kalau ia berdasarkan perintah Allah dan Rasul, ya. Kalau ia tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, ya. Kemudian golongan yang ketiga ialah ulil amri, para pemimpin. Maka kita kena dengar cakap pemimpin. Tetapi dengan syarat. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. As-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi maksiatin. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa ta'ah. Dengar dan patuh pada pemimpin itu wajib. Bagaimana dia tidak menyuruh pada perkara maksiat. Kalau ia menyuruh pada perkara maksiat, tiada ketaatan dan tidak boleh mendengarnya. Bahkan sampai peringkat boleh menggulingkannya, menjatuhkannya. Tapi ada syarat. Ini kalau nak gulingkan pemerintah ada syarat. Dan penggulingan pemerintah ni ada dua cara. Sama ada dengan cara pertumpahan darah atau dengan cara aman. Dengan cara aman, maka sepakat ulama tak ada masalah. Cara aman. Tanpa membabitkan pertumpahan darah. Bagaimana cara demokrasi hari ini yang memberi peluang tempoh-tempoh tertentu. Kursi parlimen dan sebagainya. Maka ini sepakat semua, tidak ada masalah. Sebab dia tidak ada pertumpahan darah. Kalau ia membabitkan pertumpahan darah, menggulingkan kuasa, jadi syarat. Bila benar-benar pemimpin itu menzahirkan kekufuran. Kalau selagi mana dia Islam, maka tak boleh. Dia menzahirkan kekufuran. Dipanggil kufran bawahan ataupun bawahan. Kufur yang nyata, tak boleh takwil. Ini sembah berhala ke, dia mengubah undang-undang Islam dengan menolak undang-undang Islam dan sebagainya. Secara kekufuran nyata tanpa takwil dia pergi. Ini disepakati oleh ijma' para ulama. Tetapi kalau dia zalim, dia zalim.
lalu nak jatuhkan dia sehingga pertumpahan darah, maka jumhur ulama kata tak boleh. Berdasarkan hadis, man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang menggunakan senjata bagi menjatuhkan pada pemimpin, maka dia bukan di kalangan umat aku. Tak boleh. Dengan kata lain, kena sabar. Dan Nabi SAW menyebut tentang ada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jahat. Apa patut kita buat? Maka sabar. Bila ditanya pada Abdullah bin Umar, apa hukum membunuh pemimpin yang jahat? Kata Abdullah bin Umar, apakah kamu jamin yang naik lepas tu tak jahat pada dia? Takut jahat lagi. Yang ni jahat dah. Tapi jahat dia mungkin 30%. Ada baik dia. Hari Jumaat nampak dia dalam TV solat Jumaat. Okey lah tu. Dia baik. Hari Raya nampak 30% jahat dia mungkin. Maka sabar pada 70% kebaikan dia. 70% kebaikan. Kita bimbang kalau seorang mengambil cara membunuh pemimpin zalim ini, maka yang naik tu jadi jahat pada tu. Terus kejahatan dia 70%. Oleh sebab itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Maka bersabar. Tengok Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Orang tanya kepada Imam Malik, Tuan, macam mana ni pemimpin zalim? Dalam keadaan dia, pemimpin zalim, kita kena indikasi dia. Pertama, dia akan naikkan cukai. Automatik. Kezaliman pertama, pemimpin itu dia akan naikkan cukai. Yang kedua, dibicarakan tanpa mahkamah. Dia punya indikasi dia. Indikasi yang paling umum kita tengok, dia akan naikkan cukai. Pakai 5% jadi RM1. Zalim lah tu. Automatik zalim. Tanpa takwil. Kita pun tak faham kos dia kat mana. Mereka dia naikkan. Kezaliman tahap yang kedua, bila dia akan menghukum orang tanpa bicara. Tanpa diberikan hak keadilan. Tak ada peguam, tak ada mahkamah. Sumbat je. Dan kezaliman yang ketiga, bila dia membunuh orang tak bersalah. Tak bersalah, dibunuh. Itu kezaliman tahap ketiga. Kezaliman tahap keempat, bila dia mula mengubah perintah-perintah Allah. Dan menutup syiar-syiar agama, masjid tutup, itu kezaliman tahap keempat. Dan kezaliman tahap yang kelima, bila dia memenjarakan para alim ulama. Mana alim ulama? Sumbat. Dan kemuncak kezalimannya, bila dia mengisyaratkan kekufurannya. Maka jatuh waktu itu. Orang tanya Imam Malik, habis ni pemimpin zalim, sampai bila kamu nak sabar? Kata Imam Zalim, da' lidzalim yang taqimuhu zalim misluh. Kamu sabar, sebab orang zalim ni, dia ada orang zalim lain sedang tunggu untuk lawan dia. Dia sama-sama buat ni. Ni guling kuasa pakai tentera. Jahat. Dia ada second ni, timbalan dia pun jahat juga tengah masa nak guling. Jadi biar dia bergaduh sama dia je. Sebab orang zalim ni tuan-tuan, di bawahnya semua orang sedang menunggu untuk jatuhkan dia. Yang mereka ni sama mazhab je. Mazhab. Okay, kita tengok yang zalim, yang ni guling, yang ni guling macam tu. Guling sama-sama dia. Biar dia berguling sama-sama dia. Akhirnya nanti kita akan jumpa yang baik. Setiap orang yang bila digulingkan, dia akan cuba dapatkan simpati rakyat. Tuan-tuan tengok negara-negara yang gender ni guling, lepas tu gender ni pula naik, dia lebih kurang je mazhab dia. Cuma bila yang nak guling tu, dia akan cuba dapat sokongan rakyat. Macam bila Jenderal Najib menggulingkan Sultan Farouk Mesir. Baru beberapa tahun, Jenderal Jamal Abdul Nasir gulingkan pula Jenderal Najib. Dia sama mazhab. Waktu Jamal Abdul Nasir nak gulingkan Jenderal Najib, dia minta tolong pada ulama. Dia sama mazhab dia, sama mazhab. Guling-guling ni memang perangai orang yang sama-sama zalim. Dia kata Imam Malik, biar orang zalim, lawan orang zalim. Maka kita bawah ni, insya-Allah akan jumpa akhirnya pemimpin yang baik. Namun setengah ulama, apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini kita guling kerajaan, isu hukum. Kata Imam Ibn Hajar, dan menakalkan pandangan, kalau sekiranya seorang nak gulingkan secara ketenteraan, kalau minimum mudaratnya maka boleh. Kalau maksimum tak boleh. Kalau minimum je mudarat. Dia duduk bergelut kat parlimen situ je habis. Kalau berlaku kematian pun kawasan tu je, terhad. Tidak membabitkan kawasan yang luas. Ala kuliah kita bersama dengan pandangan para jumhur ulama yang menyatakan tak boleh guling walaupun dia zalim. Yang sabar. Melainkan dia kufur.
Namun, bila kita sebut tak boleh guna, bukan maksud tak boleh tegur. Tegur, nasihat. Dan orang-orang yang berjihad menasihati pemimpin zalim merupakan jihad terbesar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu kepada segala syuhada ialah Hamzah. Dan rajulun, lelaki yang berdiri di hadapan pemimpin zalim dan bercakap benar. Kalimat haqqin inda sultani jaid. Afdalus syuhada. Syahid paling mulia sekali. Ila kalimat haqqin inda sultani jaid. Kalimah benar di hadapan pemimpin zalim lalu dia dibunuh. Maka dia syahid yang paling hebat. Supaya kita orang Islam, sekalipun kita sabar dengan orang zalim, tidak berarti kita diam pada orang zalim. Kita menyatakan, ini zalim. Bahkan kata Nabi SAW, Iza ra'aitum ummati, tahabu, an taqula lidh-zalim ya zalim, fabatnul al-khairun min zahriha. Kalau kamu melihat umatku mula takut berkata kepada orang zalim, hey si zalim, maka lebih baik umat aku mati dan hidup. Masuk kubur lebih baik pada duduk kat atas tu. Maknanya kalau kita ni, satu umat Islam takut nak kata pada orang zalim tu zalim, baik mati semua. Baik mati semua, tak guna hidup kalau tak boleh kata pada orang zalim, hey zalim. Di sini Rasulullah ajar umat Islam berani. Berani, kalau zalim cakap zalim. Kan orang zalim ni tuan-tuan, bila kita sebut dia zalim, maka dia pun terasa. Macam tuan-tuan ketuk atas kepala dia. Tak payah ketuk pun sebut, zalim. Dia rasa. Sebab zalim bertentangan dengan fitrah manusia. Baik, kembali pada orang yang kita dengar cakap. Seterusnya ialah yang kita kena dengar cakap para alim ulama. Saya sebut yang tak boleh pertikaikan langsung Allah dan Rasul. Langsung tak boleh pertikaikan. Melainkan sesat dan kufur. Yang kedua, ialah mak ayah. Tapi bersyarat. Ada perkara yang bukan maksiat. Yang ketiga, pemimpin. Juga bersyarat. Yang keempat, para alim ulama. Baik, para alim ulama, apakah hukum mentaatinya? Yang pertama, wajib. Ketika mana dia menyebut hukum itu dari Allah dan Rasul. Ulama disebut daripada Allah dan Rasul. Maka wajib. Kerana ini Allah sebut. Dia cuma menyampaikan. Tapi orang nampak dia lah cakap. Maka ketika itu wajib. Yang kedua ialah hukumnya sunat. Sunat dengar dia cakap. Pada perkara-perkara yang akan menjadikan kita lebih baik. Islah. Dia cakap tu kita jadi lebih baik. Kalau kita menyalahinya taklah berdosa. Tapi kita jadi lebih baik maka sunat kita dengar. Yang ketiga ialah harus. Kita dengar dia. Pada perkara-perkara yang bersifat urusan dunia. Yang kita mungkin lebih tahu tentang daripada dia. Tapi kita nak, kerana menghormati dia, kita dengar juga. Dia bisnes tak andai, tapi cakap about bisnes juga misalnya. Nak dengar tak nak dengar? Harus tuan-tuan nak dengar. Dia bukan ahlinya. Tapi kadang-kadang dia nak bercakap pada angle dia. Nak cakap. Mungkin dia cakap tu ada benarnya, mungkin. Sebagaimana Nabi SAW. Waktu Rasulullah menyuruh orang-orang Madinah supaya jangan kacuk kurma. Biarkan dia bertumbuh macam tu. Akhirnya kurma tu tak elok keluar. Pada tahun berikutnya, Rasul kata, Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu urusan dunia. Kalau urusan dunia tak boleh tanya aku, kamu buat sendiri. Jadi, para ulama kalau dia cakap urusan dia bukan bidang dia. Bukan bidang dia. Dia pun tak sebut dalil ke apa. Dia rasa je. Maka itu harus kita dengar. Harus kita dengar. Dan yang keempat, kata ulama, yang menjadi adab secara wajib, secara adab, bila mana kita buat perjanjian untuk menjadi murid. Tentang bila kita buat perjanjian untuk jadi murid. Kerana syarat murid mesti dengar cakap. Macam saya katakan tuan-tuan, pergi sekolah. Tuan-tuan wajib dengar cakap ataupun wajib dengan undang-undang sekolah. Hatta mak ayah pun tak campur. Tuan-tuan hantar je anak-anak ke sekolah, tuan-tuan boleh campur. Bila cikgu, anak saya kelas ni tak nak masuk, kelas ni tak nak masuk. Tapi kelas mana nak masuk? Kelas suka dia masuk. Cikgu kata, ni pakcik, abang hantar sekolah lain boleh. Sekolah ni tak bukan begitu undang-undang dia. Kami yang tetapkan undang-undang.
Jadi kita pun aku dah. Tuan-tuan anak-anak ke sekolah, tuan-tuan aku dengan undang-undang sekolah. Dia akan tetapkan balik pukul berapa. Cikgu saya nak balik awal sikit, boleh? Tak boleh. Awak ada sebab kuat, kita pertimbangkan. Tak ada sebab, tak boleh. Tuan-tuan aku atau tidak? Aku. Apa hukum aku tu? Wajib. Tapi wajib ni secara apa? Secara adab. Kalau tuan-tuan tak nak, pindah sekolah lain. Maka bila kita buat perjanjian dengan guru, kita kata, awak guru saya, berarti kita akan wajib dengan cakap dia. Apakah wajib ini disebut secara syar'i? Jawabnya wajib secara adab. Bagaimana saya bagi contoh? Tuan-tuan hantar anak ke sekolah, tuan-tuan hantar anak ke asrama, boleh tak tuan-tuan nak keluarkan anak tuan-tuan bila-bila masa? Tuan-tuan nak pergi outing di tengah malam, cikgu saya nak main anak saya. Kata tak boleh, ni dah habis waktu. Tak kira, itu kan anak saya. Suka saya lah. Tak apa, ambil, buat balik terus. Kan lamanya. Suka awak nak buat apa. Kita hantar keluarga kita ke hospital. Dan dia warded masuk ward. Ketika itu apakah undang-undang kita atau undang-undang hospital? Undang-undang hospital. Dia beritahu kita waktu melawat, pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Contoh. Atau 12 tengah hari sampai 8 malam. Lebih lain daripada itu kami tak benarkan. Walaupun awak bapa dia, ayah dia, mereka awak ada kad kebenaran, sekian, kami ada syarat dia. Waktu buat pembedahan, seorang pun tak boleh masuk. Yang boleh masuk cuma doktor, nurse. Boleh tak orang lain nak masuk? Ini anak saya nak buat operation. Tak boleh. Kami tak benarkan. Bolehkah dia lawan bagi hak, ini anak saya? Tak boleh. Dia mungkin kena tangkap. Kerana menceroboh privasi. Dan demikian bila seorang, kalau kita faham, kita sebut analogi-analogi ini. Ada tuan-tuan aku untuk patuh dalam semua undang-undang ini. Baik cerita asrama, baik cerita hospital, baik cerita kat kilang. Kita kerja kat kilang, kita kat pejabat. Isteri kita pun datang. Bang, balik bang. Balik. Kalau kita mana boleh balik ni waktu kerja? Balik. Saya kan bini abang. Abang nak dengar cakap saya ke nak dengar cakap bos abang? Maknanya kalau dengar cakap bini, dia automatik berhenti kerja. Kerana dia sudah melanggar syarat. Bini dia pun kena aku. Awak kena tunggu, saya ni balik pukul 5 petang. Hari ni pula ada overtime, dia 6 petang. Lepas tu ada mesyuarat pula 7 malam. Tunggulah. Kerana itu peraturan. Kita pun kalau bini pula kerja. Ini cikgu. Kita suruh balik tengah hari masak kat dapur. Masuk. Jumpa pengetua cikgu, saya nak suruh bini saya balik masak. Betul-betul mana boleh. Ini kan waktu dia kerja. Ini awak ni, isteri awak balik 2 petang. Hari ni pula ada mesyuarat. Mungkin balik 5 petang. Lalu lelaki ni, saya tak kira itu bini saya. Saya kahwin dengan dia. Dia wajib dengar cakap saya. Taat. Boleh ambil. Dia berhenti sekolah. Boleh. Kalau nak suruh sekolah tu, dia tak boleh langgar undang-undang. Ini analogi yang mudah tuan-tuan faham. Sama juga bila seorang nak jadi murid kepada gurunya, supaya dibimbing untuk dekat dengan Allah, maka wajib dia mematuhinya. Wajib secara apa? Adab. Adaban. Kalau tak dengar berdosa ke, dia telah menyalahi adab. Dan bila dia menyalahi adab, dia tak layak jadi murid. Sebagaimana saya sebut contoh kalau cikgu tadi, orang kerja kilang tadi, yang duduk asrama tadi, yang nama pesakit tadi. Kalau dia keluar juga, dia punya kesannya, kami tak bertanggungjawab. Jangan hantar lagi hospital kami, pergi hantar hospital gila pula. Jangan hantar sekolah kami, pilih sekolah sendiri. Ataupun better buat sekolah kat rumah je. Jangan bekerja dengan kami, kerja dengan bini sudah. Kami tak gajikan orang yang takut bini. Kami gaji pekerja yang komitmen. Kalau jenis takut bini, sila kerja dengan bini. Bahasa mudah. Dan semua orang faham. Dan bila seorang nak belajar dengan guru, maka dia wajib dengan cakap guru. Secara apa? Adab. Maka ini berlaku kepada Yusuf, yang berlaku pada Sulaiman Ad-Darani dengan Ahmad bin Hawari. Maka Ad-Darani sedang ceramah, dia suruh Ahmad ni memasak kat dapur. Awak pergi siapkan api. Ni ada tuku api, letak tungku dia. Duduk tunggu situ. Lalu Ahmad nak tahu tok guru dia nak suruh masak apa ni. Dia pun tak tahu. Dia pergi jumpa gurunya. Guru, api dah siap. Ini dia terjemah cacat siap. Saya cuba beri terjemahan mudah. Api dah siap. Nak masak apa? Guru dia diam.
Guru sibuk mengajar. Dia pergi dekat guru dia. Maka gurunya masih diam. Akhirnya bila banyak kali, kalau zaman sekarang mesej tu guru. Guru tak reply, tak jawab. Tapi blue tick, jawab tak. Mesej lagi. Bila tekan macam tu, jadi tok guru dia mengganggu dia. Maka apa kata guru dia, Adar ni? Ni api dah siap, nak masak apa? Masak diri kamu atas tu. Kamu duduk je atas api tu. Maka Ahmad ni dia dah pegang janji guru dia pun duduk atas api tu. Dah puyuk tu, duduk atas tu. Tengah mengajar, tok guru dia pun tengok, silap arahan. Marah. Marah. Pergi tengok Ahmad, apa jadi pada dia. Aku suruh duduk di atas dapur. Maka bila dia tak betul, Ahmad ada kat situ dia. Taat guru dia. Dan dia tidak terbakar. Tidak pernah, walau sedikit pun, ada berkat mendengar kata guru dia. Ini karamah. Karamah kepada Ahmad Al-Hawari. Dan ini juga keberkatan mendengar kata guru. Keberkatan mendengar kata-kata guru. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita dah sebut dulu. Ada orang, tuan-tuan mungkin tak wajib patuh dia secara totally. Tak wajib mematuhi secara totally. Tetapi keberkatan ni banyak. Contoh. Mak ayah kita, kalau dia beri kita cadangan. Dia bukan arahan, dia cadangan. Kalau dia beri arahan, kita wajib ikut. Kalau dia beri cadangan kepada kita, mengikutinya adalah satu keberkatan. Keberkatan yang tidak ternilai. Baik guru kita pun kadang-kadang dia beri arahan berdasarkan kepada hukum. Awak tak boleh ni riba, ini rasuah. Itu arahan hukum, wajib kita dengar. Kadang-kadang dia beri cadangan. Dia cadangkan. Ada keberkatannya. Bila ada seorang perempuan, dia bercerai dengan suaminya. Maka suaminya mengadu pada Nabi SAW. Tolonglah jadi orang tengah, rekomen balik bini saya balik. Nabi kata baik. Rasulullah SAW jumpa isteri dia. Dan Rasulullah cakap supaya kembali pada suami. Lalu perempuan ni tanya satu soalan. Ya Rasulullah, apakah ini arahan? Nabi kata tak. Ini cadangan. Lalu kata wanita ni, kalau begitu saya tak nak. Saya tak nak kembali pada suami saya. Maka Rasulullah tak marah sebab Rasulullah cadang. Tapi kalau perempuan ni ikut, pasti ada keberkatan. Tapi itu cadangan. Kata Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab, dia cerita, atuk saya nama Hazan. Maka Rasulullah SAW kata Hazan, nama tu ubahlah. Sebab Hazan ni maknanya susah. Hazan, susah, sentiasa susah. Dia kata, ya Rasulullah, la uwair ma sammani abi. Kalau saya tak nak ubah sebab itu nama ayah saya bagi. Dia kata tak apa, pulang. Sebab itu cadangan. Maka Hazan tak ubah nama dia. Kata Sa'id, atukku ni hidup sentiasa susah. Sebab nama dia tu susah tak maksud dia. Hazan. Berarti di situ disebut cadangan. Kalau dia ikut pasti berkat. Ini Fatimah binti Qais. Datang jumpa Nabi SAW. Ini pada bukan arahan. Kita cadangkan. Keberkatan. Fatimah binti Qais datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada 2 orang pinangku. Dua aku belum terima. Satu nama Muawiyah. Satu bernama Abu Jaham. Bagaimana pandangan Rasulullah? Nabi kata Abu Jaham ni, dia suka pukul bini. Muawiyah pula tak ada duit. Sa'luk ni tak ada satu sen pun duit, miskin. Apa kata kalau kamu kahwin dengan Zaid? Kamu kahwin dengan Zaid. Zaid bagus. Dicadangkan kepada Fatimah binti Qais dicadangkan pada Fatimah binti Qais dengan seorang lelaki lain. Bukan Muawiyah dan bukan juga Abu Jaham. Dicadangkan Fatimah binti Qais berkahwin dengan Usamah. Kahwin Usamah bagus. Dia orang ada duit, dia sekian-sekian. Maka Fatimah binti Qais pun ikut, maka dia dapat keberkatan. Ini Julaibib. Seorang lelaki hitam legam. Tak ada duit. Ahli sufah di masjid. Sama dengan Bilal bin Rabah. Tapi dia nak kahwin. Dia kata Rasulullah aku nak kahwin.
Nabi kata pergi jumpa fulan bin fulan, kamu ambil anak dia. Lelaki ni kata, Rasulullah hantar aku untuk meminang anakmu. Maka gembiralah kedua bapa ni dengan Rasulullah hantar untuk meminang anak dia. Tapi bukan untuk Rasulullah, untuk aku. Oh, untuk kamu kena fikir dulu ni. Kalau untuk Rasulullah kami tak fikir. Sebab ini keberkatan. Tapi bila untuk kamu, kami fikir dulu. Kami kena tanya dulu. Wanita yang dipinang itu dengar di perbicaraan ibu dan ayah. Dia kata, ayah sekejap. Kalau Rasulullah yang suruh, pasti ada kebaikan. Walau tidak wajib tu. Itu bukan benda wajib. Itu cadangan. Akhirnya wanita ini setuju untuk menikahi Julaibib. Dan akhirnya dia menjadi perempuan yang paling kaya di kota Madinah. Keberkatan dia. Berkahwin dengan Julaibib. Seorang kulit hitam. Tak ada apa-apa. Allah berkati hidup dia. Kerana dia ikut cadangan Nabi SAW. Baik tok guru kita, mak kita, tok guru kita. Kadang-kadang cadangan dia bukan cadangan bersifat perintah. Contoh kena beza cadangan dengan perintah. Cadangan, maksudnya dia sendiri pun tak ada masalah kita tolak. Tapi kalau dia perintah, dia ada masalah kalau kita tolak. Sebab dia cakap tentang hukum. Dan dia mungkin akan tinggalkan kita. Tak pedulikan kita bila kita menyanggai hukum. Tapi kalau dia bercakap atas nama cadangan, tuan-tuan terima boleh, tak terima boleh. Dia pun tak marah apa-apa. Tetapi menerimanya jauh lebih baik. Kerana ada keberkatan. Ini yang berlaku kepada Ahmad Hawari. Bila gurunya cakap macam tu, dia tahu gurunya bukan menyebut arahannya. Tapi oleh kerana dia beradab dengan gurunya, dia dengar. Maka Allah berikan dia karamah. Keberkatan. Ini cerita kisah murid ataupun daripada iradah. Seorang bila benar-benar nak jadi baik, nak jadi bagus. Maka apa yang menjadi sebab untuk dia jadi bagus, dia benar-benar melaziminya. Dalam bab ini kata ulama ini panggil melazimi guru untuk menjadi murid yang baik. Kerana seorang tak akan jadi murid yang baik kalau tidak melazimi seorang guru dengan baik. Dia lazim dan dengar cakap, dia akan dapat keberkatan hidup. Dalam semua aspek. Baik dalam perkahwinan dia, baik dalam perniagaannya, baik dalam kehidupannya, baik dalam setiap keputusan yang dibuat, maka ada keberkatan dia. Baik dikatakan antara sifat murid. Kalau orang tu ada iradah, dia ada sifat dia. Sifat pertama, dia suka buat benda sunat. Kita kenal orang tu bila dia nak jadi baik, dia nak insaf, dia nak jadi orang bertakwa, dia mesti suka buat benda sunat. Benda wajib memang dijaga, tapi sunat dia suka buat. Kan disebut dalam hadis, tanda-tanda Allah sayang seorang hamba bila dia mula mendatangi perkara sunat. Sesudah dia menjaga yang wajib. Itu syarat dia. Sesudah dia jaga yang wajib, lalu dia buat benda sunat, maka Allah akan sayang dia. Maka tanda murid, sebab murid ni orang benar-benar nak dengan Allah. Kita akan dapati dia suka buat benda sunat. Dia suka puasa sunat. Dia suka mengaji. Dia suka berfikir. Dia suka sedekah sunat. Ya zakat-zakat, sedekah sunat. Itu tanda-tanda Allah sayang dia dan ini tanda murid. Yang kedua sifatnya ialah ikhlas dalam memberi nasihat. Contoh bila dia memberi nasihat bukan mengata. Bukan tujuannya merendahkan. Tapi ikhlas. Ikhlas. Dan ternyata kita nak tahu dia ikhlas, ternyata dia dengan nasihatnya orang yang pertama melakukan. Contoh kalau nak tengok orang tu ikhlas dan nasihat. Waktu dia nasihat kita, yang dia nasihat itulah yang dia lakukan. Maksud tak adalah nasihat lain, dia buat lain. Kalau dia kata awaklah jadilah orang baik. Dia memang orang baik. Kalau nasihat kita awak ni kena bangun subuh awal. Dia pun memang subuh awal. Kalau dia kata awak ni kena rajin qiyam lail. Dia pun memang ahli qiyam lail. Kalau dia kata awak ni kena pemurah sedekah. Dia pun memang ahli sedekah. Dia bukan cakap lain, buat lain. Ini orang ikhlas tanda dia. Kita dah tahu orang tu dia waktu nasihat nak mengutuk kita ke, nak ngata kita atau dia nak nasihat. Macam mana? Kita tengok yang dinasihati tu dia buat tak? Kalau dia buat, dia ikhlas. Kalau dia tak buat, awak ni kuliah jangan datang. Dia lagi jangan datang tukar nasihat ni. Hari kita dia ngutuk je tu. Awak ni lama tak nampak macam mana ni. Ada dia lagi lama tak nampak. Bunyi macam nasihat, rupa tak ngutuk. Jadi kita tengok orang. Kalau tuan-tuan tengok seorang tu beri nasihat, ternyata dia dengan nasihatnya orang yang beramal dengannya, kita tahu dia ikhlas. Dia bukan nak ngutuk kita. Dia bukan nak kata kita. Dia kata awak ni kenapalah lalu bangun lambat subuh. Ini bangun awal. Maka kita tengok dia memang dia orang bangun awal subuh. Berarti dia ikhlas. Dia bukan ngutuk. Dia kata awak ni patutnya ada lebih rezeki kongsi.
Kena kongsi lah, tolong sekian-sekian. Ternyata dia memang macam tu akhlak dia. Dia ada lebihan, dia akan kongsi. Maka ini beza orang ikhlas dengan tidak ikhlas. Secara alamat. Walaupun ikhlas ini benda dalam hati. Sikap kita tuan-tuan, kita kalau dengar nasihat orang, kita berfikiran positif. Namun kalau kita nak nasihatkan orang, pastikan kita benar-benar ikhlas. Kerana keikhlasan membantu nasihat kita dihargai. Tapi kalau kita tidak ikhlas, nasihat itu akan dibuang seperti sampah. Yang ketiga, dia seorang yang asih, sopan dan senang dengan kesendirian. Maksudnya secara bahasa Arab, ialah orang yang tenang bila bersendirian. Dia panggil al-unsu bil khalwah. Atau bila berkhalwat, maksudnya bila bangun malam, tenang, bersendirian. Bila dia mengaji Quran, tak rasa dia macam nak keluar cepat daripada mengaji Quran. Sebab dia tenang waktu bersendirian baca Quran. Ketika dia berzikir. Apa pun dia buat secara bersendirian, dia fokus. Tenang. Maka orang ni ialah orang-orang yang punya sifat iradah. Kemudian sabar memikul segala kekerasan hukum. Artinya orang ni walaupun sebahagian hukum tadi berat. Ada hukum-hukum Islam ada yang ringan untuk dibuat. Kenapa dia macam selari dengan apa yang kita inginkan? Ada yang berat. Ada yang berat. Dia akan berlawan dengan kehendak kita. Kita bayangkan bila antara benda berat. Kalau kita lah. Kalau namanya seorang ayah. Tanggungjawab pada anak-anak. Oi, berat. Terutama bila anak tak solat subuh, kita nak ingatkan dia. Anak tak tutup aurat. Maka berat untuk kita mengatasi diri kita. Ataupun bersabar dalam apa yang kita nak bawa. Ada orang mungkin tengok bila anak-anak tak solat dah give up. Dia pun biarlah, suka dia lah. Tapi orang-orang yang murid, dia tak akan putus asa. Ada kita katakan hukum hakam tadi, ringan untuk tuan-tuan buat. Ada yang berat. Kita nak nasihat isteri kita berat, nak nasihat suami kita berat. Nanti silap nasihat, gaduh. Tapi tak nasihat, ini mungkar. Sebagai contoh. Ni ada isteri, suami saya suka tengok benda tak elok. Nak nasihat macam mana? Nasihat gaduh, gaduh besar. Yang ni pula suami, isteri saya ni suka jumpa bomoh. Mana nak nasihat? Sikit bomoh, sikit bomoh. Anak sakit bomoh. Saya interview, tak dapat pun dipanggil bomoh juga. Ni biar kita balas ni, siapa yang interview awak, saya nak kena bomoh. Ini perangai macam tu. Ada orang diuji dengan mak ayah macam tu pula. Mak ayah pula kau main bomoh. Ada seorang hamba Allah, dia cerita ustaz ayah saya ni buat bomoh ni. Dia ni sekian-sekian, kita nak suruh ayah insaf. Kita cuba macam-macam insaf. Tak boleh bawa jumpa saya. Tok bomoh besar. Cincin penuh jari, bomoh. Cakap tentang harapan anak dia nak suruh dia jadi baik, sekian-sekian. Dia ustaz, saya nak jumpa ustaz ni, langit dah gelap hujang tau. Nak pergi power ilmu. Langit dah gelap hujang. Dia pun sebut ini semua ketentuan Allah, tak ada kaitan dengan awak. Tapi dia rasa dia power. Jadi anak-anak dia ni sabar dengan ayah perangai bomoh. Sampai kerana berkat kesabaran anak ni, sehingga ayahnya tinggal pembomohan. Saya jumpa seorang lelaki dia main puteri. Jadi kalau di Terengganu ni tuan-tuan, antara bomoh ni panggil main puteri atau panggil menurun dalam bahasa pembomohan. Menurun ni, dia masuk jin dalam badan, menurun. Jin yang dia masuk ni puteri. Bila anak ni sakit tu. Kata ni kerana pesan daripada awak lah bomoh-bomoh. Jadi ustaz saya buat azam saya nak tinggalkan bomoh. Ustaz tunjuk cara nak tinggalkan. Dia main puteri ni puluhan tahun. Kalau main puteri ni, kalau biasa tuan-tuan dengar lagu Puteri 1, Puteri 2 sampai Puteri 7. Itu lagu pemujaan, dia diharamkan. Dan difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan tentang haram menyanyikan lagu tu. Memang sedap bunyi. Ini lagu cerita puteri pertama. Lagu panggil main puteri lah. Puteri pertama berbaju senteng, sekian-sekian puteri kedua, puteri ketiga. Ini lagu ulik mayang dia ulik dalam bahasa lain. Ulik mayang dia ulik ni telah difatwakan haram menyanyi. Haram. Dia ada orang menyanyi lagi buat konten TikTok. Haram menyebutnya kerana ia adalah lafaz pemujaan jin. Lafaz pemujaan jin tapi atas nama
Kementerian Kebudayaan mereka hidupkan balik. Boleh ditentang daripada ulama. Ini masalah kementerian ni dia ada sikit masalah juga. Kerana nak jaga sangat sampai dia mengabaikan aspek akidah. Maka saya kata awak kena tinggal main puteri ni. Dia antara orang otai main puteri. Panggil jing. 7 jenis jing perempuan. Dia tinggalkan. Wajib tinggalkan. Perbuatan ni haram. Anak dia pun dah bersemua-semua nasihat ayah tinggal ayah. Barangkali saya sakit pun sebab ayah ni. Bila kita ziarah anak dia dekat ward. Akan cakap dengan ayah dia supaya tinggalkan benda ni. Jadi berazam untuk taubat jadi baik. Alhamdulillah. Tapi kesabaran anak. Jadi kadang-kadang tuan-tuan sekalian ada benda berat. Bila anak-anak kita begitu, begini, ayah kita, suami kita, isteri kita. Maka bagi orang yang murid, dia menanggung benda ni. Dia tak kisah. Sampai bila pun Ustaz saya akan nasihat suami saya. Sampai bila pun saya akan nasihat isteri saya. Sampai bila pun saya akan nasihat sekian. Bagus. Dipanggil orang-orang yang memikul masyaqqatul ahkam. Yang memikul kesukaran hukum hakam ke atas dia. Ada hukum hakam saya katakan, okey, kita boleh go through dengan mudah. Ada berat. Tuan-tuan nak tinggalkan rasuah. Tuan-tuan tak bisnes, tak berat. Tanya orang bisnes. Berat tak tinggal rasuah? Saya tak bisnes. Cerita rasuah ni lekat celur gigi je. Sebab saya tak ada kaitan. Tapi kalau tuan-tuan tanya orang bisnes berat Ustaz. Boleh tak Ustaz, saya rasuah juga. Lepas tu saya pun derma kat masjid. Dia nak baik tapi benda tu dia tak boleh nak keluar. Macam mana? Sehingga ada yang tanya, Ustaz, kalau gini. Saya pernah rasuah satu projek. Sekian. Sangat saya dapat. Macam mana saya punya perolehan? Macam mana saya nak bebas? Bagaimana saya nak taubat? Saya kata, awak kena taubat. Dan dengan jumlah yang awak rasuahkan tu, awak kena dermakan balik. Secara umum. Taubat. Dan jangan ulang. Ustaz, kita kalau tak rasuah, kita dengan orang ni juga. Kita tanya orang macam ni, semua orang ni suka untuk menolak rasuah. Bukan kerana dia nak rasuah sangat. Tapi bagi orang yang murid, dia punya kehendak yang kuat. Dia tinggalkan. Boleh dia tahu implikasi dia tahu. Tapi dia murid. Ini saya katakan kelebihan murid. Dia akan tinggalkan. Ada setengah orang, tuan-tuan, dia jadi pemerintah. Ada kuasa. Tapi kuasanya menyebabkan dia terpaksa buat benda-benda yang salah. Seperti riba. Ini pegawai-pegawai bank yang luluskan riba. Tapi bila dia bersifat murid, dia sanggup berhenti kerja. Ini alhamdulillah saya jumpa ramai pegawai bank berhenti kerja. Saya kenapa berhenti? Saya nak lari pada riba. Bisnes kat kampung. Yang seorang saya berhenti. Saya pergi cari kerja lain. Walaupun gaji saya dah 12,000. Saya tinggal. Ini gaji ni saya cukup makan. Tapi kerana tahu hukumnya. Ini orang-orang yang murid. Bukan senang kita dapat kerja gaji selesai dan kita nak berhenti. Agak-agak ada tak ustaz lain kata boleh ke riba? Agak-agak mencilak-cilak sikit lah. Lepas tu tak ada yang cakap macam tu. Akhirnya dia nekat. Ini murid. Ada seorang hamba Allah. Gaji dia 10K atas. Datang jumpa ustaz. Apa hukum kerja bank? Saya kata tak boleh. Kalau awak terlibat dengan riba. Memang tak boleh. Awak cari je kerja lain. Setiap kali ditanya muka dia berubah. Berubah memang tak senang. Tapi akhirnya saya dengar dia berhenti. Dia nekat dan dia berhenti. Okay, saya jumpa dia pada waktu lain. Jadi apa cerita? Alhamdulillah Ustaz dah berhenti kerja. Gaji saya dah 10K ke atas. Hari ni saya kerja saya dapat 10K juga ke atas. Berhenti. Allah ganti balik. Tapi dia adalah berat dia tak tinggal hari ni dapat. Macam tu senang je orang tinggal. Dia ada proses dia untuk uji kebenaran niat dia. Kata kalau benar orang tu dengan meninggalkan yang haram, Allah akan ganti. Tapi untuk proses Allah ganti, Allah akan tengok betul ke ditinggalkan tu. Kerana Allah. Kerana diganti begitu automatik, akan ramai orang tinggal. Awak tinggal je judi, awak tu akan dapat duit. Ramai orang tinggal judi. Tapi Allah akan uji dalam satu period waktu, masa. Benar tak benar dengan apa yang dicuba buat. Kalau benar Allah akan ganti lepas tu. Kalau tak benar Allah tak ganti. Dan dia akan kembali balik pada benda ni. Sebab dia tak benar. Kalau orang tu benar. Ada seorang Allah saya jumpa Cina. Mu'allah. Dia buka kelab malam. Dan dia masuk Islam. Dan saya jumpa dia. Masuk Islam. Dulu dia kerja senang. Jual arak.
Hari ni dia cari basikal ataupun motosikal roda 3 jual sayur. Jual sayur. Dia tanya, alhamdulillah senang hati lah, senang hati. Duit tak banyak tapi hati senang. Dulu buka pak kelab, jual tak. Ini golongan panggil iradah. Orang dah terbiasa dengan bisnes macam ni. Saya kata, kita tak terlibat ni, kita tak rasa berat. Orang yang saya kata terpaksa mengadap rasuah setiap hari, terpaksa mengadap riba setiap hari, tiba dia nak berhenti. Sebab dia mendapat jaminan hidup yang senang. Tidak semudah yang kita sangka. Namun kalau dia memang golongan murid, dia boleh tinggalkan. Akhirnya kita jumpa ramai hamba Allah yang tinggal jawatan. Ada yang letak jawatan menteri untuk jadi orang baik. Tak. Bagaimana dia menteri, dia mungkin tak elok. Dia letak jawatan menteri untuk jadi orang soleh. Ada letak jawatan hakim kerana tak terlibat dengan sistem kehakiman yang korup. Yang letak jawatan mufti kalau tidak mau dipergunakan lagi. Ini semua golongan murid. Dia akan memikul kesukaran hukum pada dirinya. Dan setiap orang pasti ada benda yang sukar dalam diri dia. Kita kalau nak memperbetulkan agama pasti ada benda yang berat. Cuba cek kat mana yang berat. Saya ustaz berat ni bab ni bab ni. Yang ni berat bab ni bab ni. Maka apa yang berat itu kalau kita golongan yang benar-benar murid, iradah kuat, kita akan tinggalkan. Kemudian sifatnya ialah mengutamakan perintah Allah. Apapun perintah Allah dia letak prioriti. Kemudian malu terhadap pandangan. Ini seorang yang tundukkan pandangan. Kemudian melimpahkan tenaga. Apapun lebihan yang Allah berikan padanya, dia akan berikan pada orang lain. Bazlul majhud. Dia bersungguh dalam amalannya dan dia melimpahkan apa yang menjadi lebihannya. Tadi tak ada lagi sifat dia sebut sebagai ananiyah, keakuan. Dia melihat nikmatnya, nikmat yang dikongsi. Golongan-golongan murid semua melihat nikmatnya, nikmat kongsi. Dia nampak nikmat sihatnya untuk dikongsi, nikmat hartanya untuk dikongsi, nikmat kegembiraannya untuk dikongsi, semua dikongsi. Sebab bila orang tu baik, dia akan kongsi nikmat. Bila orang tu jahat, dia akan sembunyi nikmat. Dia cuma cerita musibah. Supaya orang beri nikmat daripada dia. Tuan-tuan, tak ramai orang yang berkongsi nikmat untuk berkongsi. Orang cerita nikmat dia supaya berkongsi. Tak ramai. Yang banyak, dia cerita musibah dia untuk berkongsi. Akhirnya kita cuma hidup berkongsi musibah orang. Orang lain punya rumah tangga, kita yang pening kepala. Kan tak cerdik. Dua-dua tak cerdik. Orang lain punya masalah, kita yang sakit perut. Artinya tuan-tuan sekalian, kita kalau nak jumpa orang baik, sifat orang baik, dan kita nak dia orang baik, kongsilah nikmat kita, jangan kongsi masalah kita. Kalau ni masalah kita dengan anak-anak, dah lah kita sudah tak payah kongsi. Ini masalah kita dengan keluarga kita, dah kita sudah selesailah cara kita. Ini masalah kita dengan orang dekat dengan kita. Selesaikan. Tapi kalau kita jumpa dengan kawan-kawan sahabat, kongsikan nikmat. Oh, semalam ni ada orang bagi duit yang lebih, jom makan sama-sama. Boleh. Malam ada orang bagi buah rambut hutang banyak, jom kita kongsi sama-sama. Semalam ni ada orang bagi sekian-sekian. Hari ni saya dapat bonus sikit, jom kita nak belanja makan. Ini orang-orang yang disebut sebagai murid. Dia akan berkongsi nikmat. Tapi hari ni, kebanyakan kita bukan berkongsi nikmat, berkongsi musibah. Berkongsi musibah dengan tujuan untuk dia mendapat kedudukan dia. Hari ni banyak kita masuk benda yang kita tak perlu. Melainkan musibah-musibah kerana kezaliman. Musibah kerana kezaliman sebagaimana zalimnya Yahudi pada umat Islam. Ini kena kongsi. Kita sebut tentang ini musibah kezaliman. Yang saya cerita tentang musibah pribadi kita. Hak pribadi. Hak pribadi ni sebagaimana kata ulama. Kalau kita berkongsi dengan kawan baik kita, alih-alih dia okey sebab kita kongsi masalah dia pula sedih. Yang dia sedih sampai balik rumah. Apa awak muka sedih? Saya dengar masalah dia, saya pun sedih sekali. Tapi tak nak masuk lah hari ni, tak nak masuk sebab sedih. Dah gaduh pula lelaki dia. Tapi kalau kita ada musibah, kawan-kawan baik kita tak kongsi. Kalau dia boleh sedih sebab kongsi masalah. Tapi kalau dia tak sedih, dia boleh bagi idea yang baik. Okey, kongsilah. Kadang-kadang kita nak cari satu solusi. Namun yang paling baik, tuan-tuan, kongsi nikmat. Jangan dapat remutan makan seorang je. Kayaknya kita seorang sakit perut. Nah. Kalau kongsikan semua sakit perut, lagi bagus. Dapat makanan seorang, berani sumbat seorang kat kita. Okey, kita yang kemur perut. Kalau kongsikan bagus.
Jadi kalau dia baik, sama-sama rasa baik. Kalau mudarat, dia tak akan mudarat kita seorang. Sebab kita kalau musibah ni kalau sama-sama kena, dia seronok. Kalau seorang kena, tak seronok. Musibah menjadi ringan bila kita berkongsi. Sebab dek kerana kita berkongsi nikmat. Ini asas orang-orang yang murid. Kemudian, mereka ini puas terhadap segala bentuk kelemahan. Maaf. Menyongsong atau disebut mendedahkan diri pada semua benda yang menghantar pada Allah. Apa benda yang menjadikan dia dekat dengan Allah, dia akan dedahkan diri dia. Kalau jumpa ada orang boleh bawa dia pada Allah, dia akan dedahkan dirinya. Maksudnya biar dia terlibat sama, diambil sama, dipimpin sama. Ada amalan-amalan yang boleh mendekatkan dia pada Allah, dia akan dedahkan dirinya supaya dia juga mendapat amalan ini. Dan mereka ini ialah orang yang puas terhadap segala bentuk kelemahan. Ini terjemah yang agak sonsang. Maksudnya, orang ini dipanggil al-qana'atu bil khumu dalam bahasa Arab. Mereka ini tenang walau tidak popular. Mereka memiliki ketenangan tanpa popular. Kata ramai orang gini. Ini penyakit kita ini. Penyakit kita ini ialah untuk tenang dengan popular. Ini penyakit sebenarnya. Bila kita inginkan popular, dengan itu menenangkan kita. Ini penyakit. Tapi seorang boleh mencari ketenangan tanpa popular. Kata walau orang tak kenal kita tenang, itulah ketenangan dia. Tapi dengan sebab kita ada followers ramai. Ibu follower tarik diri, unfriend dan sebagainya, unfollow, kita dah susah hati. Padahal friend kita ni ada 100,000. Walaupun nak marah sikit, adalah unfollow 12 orang. Itu cukup untuk menjadikan orang tu sedih. Dia dah turun 12 lah. Tapi kalau kita mengambil ketenangan dengan tidak popular, inilah ketenangan. Sebab tu jangan terpedaya dengan orang tenang dengan popular. Sebenarnya makin orang tu popular, dia tak tenang. Kita tak popular, berjalan straight. Orang popular, jalan sikit ambil gambar, ni bercakap. Akhir tu pun nak beli apa? Balik rumah gaduh bini. Popular sangat. Bini suruh beli sayur. Letak sawi sekian-sekian. Jadi popular pergi pasar, yang ni ambil gambar sekian-sekian. Dia lupa beli sawi ke beli apa. Akhir tak beli apa-apa. Balik rumah, saya tak ingat lah ramai sangat ambil gambar. Dah lupa. Sebab itu, kalau orang tahu tentang keterangan, mereka memilih untuk tidak popular. Memilih untuk tidak popular. Dan popular ni bukan pilihan. Tapi kalau Allah bagi, itu ujian kita. Mencari bukan pilihan. Kita bukan memilih untuk popular. Tapi kalau Allah bagi kita bukan nak popular. Allah bagi. Maka Allah akan jaga kita. Jadi kalau kita sengaja cari. Ada orang ni cari. Maka dia akan rasa kesan, bahaya. Popular yang disebut oleh para ulama. Asyuhratu samun qatilun. Populariti ialah racun yang membunuh. Dan ramai orang tak tahu. Benar-benar membunuh manusia. Bukan mungkin membunuh kebahagiaan dia sendiri. Dan semua hal dia orang nak tahu. Dia makan nasi ke, dia minum air pun nak tahu. Dia minum apa pun nak tahu. Lama-lama dia tak akan selesa. Kita makan apa tak ada orang nak beritahu. Makan tu banyak-banyak. Tak ada orang nak beritahu kita bergolek ke, berguling. Ni ada orang ni semua nak tahu. Dia tengah buat apa, golek ke, guling. Dia tengah kedai mana. Akhirnya dia kena update setiap 5 minit dia duduk kat mana. Ini satu kerja pula dia. Nak update setiap benda dia buat. Dalam tak payah nak update apa. Tak ada orang tahu. Bini kita pun tahu kita buat apa. Punya tak popularnya kita. Kenapa? Itulah ketenangan. Yang dicari oleh golongan murid. Dan ketiadaan pengakuan hati akan ketersampaian diri pada Tuhan. Tuhan tadi tak pernah mengaku dia sudah sampai pada Allah. Tuhan kita alim, tak pernah mengaku alim. Kita ikhlas, kita tak pernah mengaku ikhlas. Kita baik, kita tak mengaku baik. Kita pemurah, kita tak akan mengaku pemurah. Kenapa? Inilah dia sifat murid. Dia tak akan mengaku. Kenapa? Dia tak pernah puas hati dengan apa yang dia buat. Dengan kebaikan. Dia tahu dia belum sampai. Kalau kau tahu alim apa saya buku kitab satu je saya tahu kan banyak. Alim apa sikit je ilmu saya kan banyak. Banyak lagi saya tak tahu. Orang-orang yang bersifat murid, dia tidak pernah mendakwa kesempurnaan. Yang dia tahu ialah kekurangan. Sebab itu dia tak ada masa untuk menghina orang. Sebab dia di sini nampak dihina. Maksudnya golongan murid. Kata Abu Bakar Al-Warraq. Penyakit murid ada 3. Murid ni kalau dia ada penyakit ni, dia tak jadi murid yang baik. Yang pertama, kahwin. Di dalam proses dia nak jadi baik. Dia nak dekat dengan Allah. Perkahwinan akan menyibukkan dia. Ini kita sebut murid. Dia nak jadi baik, dia nak insaf.
Kalau dengan berkahwin, dah tak akan membantu dia. Mungkin isteri dia akan tarik dia ke lain pula. Baru nak insaf. Maka dia kena tahan perkahwinan sehingga dia mencapai tujuannya. Yang kedua ialah catatan hadis. Saya sebut catatan wicara, catatan hadis. Apa maksud catatan hadis? Tuan-tuan kena tahu background. Ya. Dulu, kalau seorang nak tahu satu hadis Nabi SAW, mereka perlu musafir banyak tempat. Musafir sini. Dia tak macam hari ni kita beli satu buku, dah ada 1000 hadis, 2000 hadis. Dulu mereka mencari satu persatu. Dan ini memakan masa yang banyak. Maka bila orang yang baru nak insaf ini menyibukkan pada benda yang kita sebut ni research, maka dia tak akan mencapai yang pertama tadi. Untuk menjadi orang yang baik untuk peringkat murid berkehendak. Maka dia tak boleh terlibat. Yang ketiga dia sebut asfar. Ini dia terjemah lembaran. Sebenarnya ialah orang yang kuat berjalan musafir. Baru nak jadi baik, seminggu Langkawi. Baik macam mana? Ustaz ni insaf. Saya dah nak taubat, dosa banyak sekarang. Dia pun buat macam guru belajar. Tok guru dia tengok ni asyik absent je. Tak ada kejap sana, kejap. Awak ni banyak no program. Setahun Ustaz program. Lepas Langkawi Phuket pula. Lepas Phuket Krabi pula. Lepas Krabi Kerabu. Lepas tu kami. Habis Jumaat satu Ahad habis. Tapi nak belajar masih bila? Awak nak jadi baik macam mana? Memang tak jadi baik lah. Jadi murid, dia tak boleh perbanyakkan sampai dia dah capai tahap murid. Okey, silakan. Tak ada masalah. Tuan-tuan tengoklah anak-anak kita. Nak suruh cerdik, duduk asrama. Sampai dia tak boleh berjalan. Kita nak jalan mana-mana pun tak boleh sebab dia duduk asrama. Dia terpaksa ikut undang-undang asrama. Bila nak jalan, cuti sekolah dia boleh jalan. Tak cuti jangan harap kita boleh buat dia berjalan. Cikgu dia tak benar. Kalau dia cuba berjalan juga, cikgu kata ni kuat monteng ni. Kuat monteng. Mungkin keluar surat disiplin dan sebagainya. Jadi kalau seorang nak jadi murid, dia tak boleh banyak musafir. Asfar. Kalau dia memperbanyakkan, dia dah buang peluang-peluang untuk dia jadi baik, untuk dia belajar. Dia bukan maksud dia tak boleh musafir. Dia kena kurangkan. Sampai terhasil maksud dia. Kadang-kadang tuan-tuan buat solat pun belum habis lagi belajar ni. Belum habis. Belajar. Satu persatu ilmu. Alhamdulillah buat solat kita dah habis. Buat haji kita dah habis. Okey silakan. Kita komitmen belum habis. Namun kita dah mula berseronok. Akhirnya kita hilang nilai untuk menjadi orang yang baik tadi. Itu dah mengganggu kita. Itu kalau kita tengok orang yang insaf, tapi oleh kerana dia sibuk dengan benda macam ni, akhirnya dia pun hilang balik. Panggilan keinsafan ini mungkin tidak banyak kali. Ada setengah orang cuma dipanggil sekali untuk insaf. Kemudian mensia-siakan benda tu, dia tak insaf sama sudah. Ada orang kita tengok dipanggil berkali-kali. Panggil untuk diinsaf baik, lepas tu larau kejap, lepas tu datang balik. Tapi kita jangan ingat bahawa dia akan datang lagi. Mungkin dia tak datang. Sebab itu hargai bila Allah beri kita panggilan itu. Panggilan untuk taubat, untuk jadi hargai benda tu. Sebab kita bimbang kita tak dipanggil lagi kalau kita tidak menghargainya. Bila kita tidak menghargai peluang untuk dah jadi baik dah ada depan mata. Untuk guru kita dah ada, kawan-kawan baik dah ada. Lalu kita abaikan panggilan ni. Mungkin kita tak dipanggil lagi. Dan ini yang kita tengok. Orang-orang yang saya katakan dulu dipanggil, akhirnya tak dipanggil. Akhirnya dia hidup macam zaman jahiliah dia dulu, bukan lebih teruk. Dulu dia tahu cara hidup ni jahiliah, kemudian dia insaf. Kemudian dia cuba untuk memahami ataupun mendekati Allah Ta'ala. Kemudian dia berundur balik ke belakang, lalu diulang zaman jahiliah dulu dengan lebih teruk pada apa yang dia pernah lalui. Tapi kita bimbang. Kita tak kata pada siapa, pada diri kita. Kita bimbang. Waktu datang panggilan untuk kita jadi baik, lalu kita abaikan panggilan ini, kita tak dipanggil sama sudah. Tahu-tahu melaku maut panggil kita. Akhirnya masa-masa yang Allah pernah berikan pada kita, kita akan menyesal. Kenapa aku tidak berterusan begini? Kenapa aku patah semangat di tengah jalan? Kenapa ini benda-benda yang bimbang berlaku? Dan itu yang kita selalu tekankan tentang istiqamah. Benda yang paling suka sehingga berubang kepada Rasulullah ialah istiqamah. Kata Rasulullah, telah mengubangkan aku ayat ni. Fastaqim kama umir. Istiqamahlah kamu seperti diperintahkan. Kita nak jaga solat Jumaat sampai 30-40 tahun bukan senang. Bukan senang. Sampailah akhir usia kita bertemu Allah dan kita jaga solat Jumaat. Kita nak jaga biar kita sentiasa duduk dalam kuliah.
Kalau 2, 3, 4 hari mungkin ramai orang tahan. Ni sampai kita umur 70, 80. Bukan satu benda senang. Dari muda mengaji dengan ustaz kita sampai kita umur 70, 80. Bukan satu benda senang. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, dia orang istiqamah. Tapi benda tu tak ada seorang boleh jamin. Dia cuma berdoa pada Allah. Allah berikan kita istiqamah sampai ke akhir usia kita. Mati dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.